Kesan pada kediaman yang lokasinya berhampiran dengan pilon rangkaian grid nasional. Pilon itu ialah menara yang dibina daripada logam seperti aluminium yang tinggi. Kalau daripada pencawang utama tadi masuk ke pencawang bahagian, awak akan nampak bahagian ini, menara-menara ini. Jadi arus ulang alik dengan voltan yang tinggi dialirkan melalui kabel penghantaran pada pilon rangkaian grid nasional. Jadi medan elektromagnet, ada magnet yang terhasil apabila tenaga elektrik mengalir dalam satu dawai, dan pada voltan yang sangat tinggi dapat dikesan di kawasan berhampiran dengan pilon tersebut. Dan yang kedua ialah sistem pendawaan elektrik di rumah. Bagaimanakah tenaga elektrik disusun atur dalam rumah? Untuk rumah di Malaysia kita menggunakan dua, satu yang dipanggil sebagai fasa 1. Di fasa 1 kalau membawa arus elektrik yang tidak boleh melebihi 10 kW dan juga arusnya adalah 50 watt. Jadi di rumah kita ni sebenarnya kita diberikan voltan ialah 240, kemudian arusnya ialah 30 ampere. Okey, tapi bagaimana dengan di kawasan-kawasan yang memerlukan tenaga yang tinggi? Jadi dia akan menggunakan fasa 3. Fasa 3 itu bermaksud gelombang arus yang dibekalkan arus ulang alik itu ialah lebih tinggi nilai voltannya, dan ini boleh menampung keperluan lebih daripada 10 kV sebagai berbanding dengan fasa 1 tadi. Ini bentuk gelombang arus bagi fasa 3. Okey. Kemudian pembekalan tenaga elektrik dan sistem pendawaan elektrik di rumah. Kalau awak perhatikan tajuk ini daripada kita depan pintu kita akan nampak alat-alat seperti ini. Alat yang pertama, kita ada dua dawai yang dipanggil dawai neutral dan satu lagi dawai hidup, di mana dawai hidup ini akan membawa arus masuk ke dalam rumah, kemudian dia akan masuk kepada meter elektrik. Yang ini adalah fuse utama, kotak fuse utama okey, kemudian masuk yang kedua ialah meter elektrik untuk menunjukkan berapakah tenaga elektrik yang digunakan di rumah. Kemudian awak tengok lagi apa yang berlaku di situ ialah unit penggunaan dan kotak fuse. Kotak fuse kita ada switch utama. Penggunaan kotak fuse ni, switch pertama iaitu dia disambung pada peringkat awal. Kemudian pemutus litar ELCB atau Earth Leakage Circuit Breaker yang memutuskan litar apabila arus berlebihan mengalir melaluinya. Kemudian di dalam kotak itu juga terdapat satu bahagian yang dipanggil sebagai pemutus litar MCB. Apakah dia? Meaningnya ialah Miniature Circuit Breaker, mengasingkan litar elektrik ke bahagian lain peralatan elektrik. Jadi kita ada di rumah, kita ada litar yang dipanggil sebagai litar kuasa, iaitu kita ada soket palang 3 pin dan sebagainya, dan kita juga ada litar yang dipanggil litar pencahayaan. Sekarang kita perhatikan bagaimana litar pencahayaan dan juga litar kuasa yang ada di rumah. Contohnya kita ada litar ini adalah litar lampu atau pencahayaan untuk tak kiralah dia susun secara selari yang ada di koridor, ada di ruang tamu dan sampai ke belakang, hanya terdiri pada dua dawai, iaitu dawai hidup yang membawa arus masuk ke dalam pencahayaan itu, dan kemudian kita ada satu lagi litar yang dipanggil sebagai litar neutral yang membawa semula arus elektrik ini ke pencawang bahagian. Okey, kemudian kita lihat pula untuk litar bagi kuasa. Litar bagi kuasa ni ialah yang ada melibatkan palang 3 pin. Kalau awak perhatikan di sini ada berapa dawai yang terlibat. Kita ada dawai hidup, dawai neutral dan juga dawai bumi. So compare dengan tadi 2 saja ni 3. Kenapa? Sebab ada dawai bumi ditambah di sini sebagai satu alat untuk keselamatan. Jadi palang 3 pin ni dia akan menerima atau mempunyai 3 dawai. Yang menerima arus di warna coklat ini adalah arus ataupun dipanggil hidup, dawai hidup. Kemudian ada dawai neutral yang membawa keluar arus daripada peralatan yang menggunakan, dan ketiga adalah untuk keselamatan, membawa arus yang berlebih